Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Yang mana dia nak bawa pemimpin dia tu mesti daripada kalangan imamah. Itu dalam Syiah lah, tapi dalam PAS mesti daripada kalangan ulama, bukan daripada kalangan profesional. Pertemuan itu berlaku. Di Kelantan sendiri, pertemuan masing-masing nak jadi menteri besar, tuan-tuan. Sampai mereka tak boleh nak namakan. Nak namakan siapa menteri besar mereka kerana masing-masing duk cacah keting buat kata orang Kelantan. Mereka lupa bahawa sebenarnya di Kedah tak payah cerita lah. Saya kata Mahfuz pula. Saya kata Mukhris ada perancangan untuk nak menaikkan Mukhris jadi menteri besar. Yang mana orang tak percaya, tak pulang lah, percaya tak percaya. So pertemuan ini akan menyebabkan Bersatu dan PAS juga akan bertembung secara asas. Dan pada bulan Ogos ini, selepas PRN ini, kalau sekiranya penentuan kepada sama ada kerajaan ataupun perikatan itu masih utuh atau tidak, akan ditentukan oleh pilihan raya negeri ini. Pilihan raya negeri ini tidak akan mengubah apa-apa tentang kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan tidak akan berubah. Tidak akan ada perubahan apa-apa dengan kerajaan persekutuan. Tetapi sebaliknya, yang akan berubah, tuan-tuan, adalah keyakinan grassroots, keyakinan pimpinan-pimpinan di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Sekarang ini Bersatu diketahui tidak ada grassroots. Ada di kalangan ahli-ahli PAS di Kelantan dan di Terengganu, terutama di Kedah, mengatakan mereka nak boikot pilihan raya terutama tempat di mana Bersatu bertanding. Mereka yakin calon mereka lebih orang kata apa, lebih layak untuk berbanding dengan Bersatu. Kita jumpa orang-orang yang tak puas hati, ada orang kontak kita yang tak puas hati daripada kalangan mereka. Dia kata, tolong hentam dia kata Bersatu. Gladly saya kata. Saya kata gladly saya akan hentam. Tak sedar diri, itu perkataan yang digunakan, geng tak sedar diri, dia kata. Dahlah tak ada kekuatan, dahlah tak ada jentera, dahlah tak ada duit, tapi berani demand kerusi. Tak utama di Selangor, tuan-tuan. Di Selangor, dia nak demand kerusi dan dia nak jadi menteri besar. Macam mana nak demand kerusi di Selangor sedangkan grassroots pun tak ada, duit pun tak ada. Bukanlah tak ada langsung, ada, tapi tak sebanyak sebagaimana yang dijanjikan sebelum ini. Itu persoalan. Dan baru ini dia kata, ada orang tanya, KJ masuk macam mana? Dia offer pada KJ pun boleh fikir. KJ pun boleh fikir, tuan-tuan. Dan sekarang ini kita tengok bagaimana gerombolan yang bersama dengan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan ni tak ada isu. Kita tak ada isu sebenarnya. Kita tak ada isu yang terlalu besar. Kan? Malah UMNO sendiri pun dah menentukan calon-calon mereka. Ni antaranya Zafrul, Tengku Zafrul. Pakatan Harapan tidak akan masuk campur dalam sebarang keputusan sekiranya Menteri Perdagangan Tengku Zafrul diangkat menjadi calon PRN. Pengerusi PH Selangor Amaruddin berkata, demikian kita minta mengulas desas-desus Bendahari UMNO Selangor itu bakal bertanding di PRN negeri yang akan datang. Pencalonan Tengku Zafrul tidak terlibat dengan PH. Itu di tangan UMNO dan juga BN. So bagi Pakatan Harapan kita clear. Daripada segi pembagian kerusi, daripada segi menentukan calon, kita serah masing-masing kepada siapa nak bertanding. Pada siapa nak bertanding? Isunya sekarang ini, sama ada mereka boleh, di Pakatan Harapan BN, Selangor settle. Negeri Sembilan settle. Even Pulau Pinang pun settle. Di Pulau Pinang lagi teruk, tuan-tuan. Ni Perikatan Nasional, ni bukan PH. Perikatan Nasional lagi teruk. Bila mereka terpaksa bergaduh dengan gerakan. Perikatan Nasional di Penang, PAS dan juga gerakan sekarang ni bergaduh. Satu isu pasal nak buang penjawat awam hari tu, gerakan. Kemudian yang kedua, sekarang ini, gerakan pergi tanya. Gerakan tanya soalan, dia tanya, apa yang PAS perjuangkan? Apa polisi PAS? Kan? Right. Saya bawa berita ni. PAS need to explain policies to non-Malay community, says gerakan leader. Ini berita hari ini, ada semalam. Gerakan is aware that policies in PAS led state stands in the way of Perikatan Nasional gaining the support of non-Muslim, which is worsened by the perception created
by the coalition rivals. Gerakan Deputi Presiden Oh Tong Keong said this is especially in the case of Penang, which has been led by DAP since 2008. However, he said that even though past governed state implemented Islamic principle, this does not mean that non-Muslim rights are denied. It needs to be explained to the non-Malay community why they should accept past, even more so when policies instead governed by the Islamic Party concerns non-Muslim. FMT needs to ensure its campaign strategies. PN needs to ensure its campaign strategies safeguard the feelings of all communities, he told PN. Who also the Penang Gerakan chief did not go into specific about past policies in Kelantan, Kedah and Terengganu that cause for concerns for the non-Malays community. So bila saya kata boleh mengancam kehidupan corak hidup ataupun yalah cara hidup orang bukan Islam, ada yang geng-geng cyber trooper PAS bantai saya. Tak puas hati. Ini gerakan sendiri cakap. Kena jelaskan. Sebab ada benda yang PAS lakukan sangat menakutkan orang bukan Islam, tuan-tuan. Sangat menakutkan orang bukan Melayu. So benda itu nak kena di-explain kan. Dan PAS tak nak explain benda ni. Dia tak nak explain benda ni sebab dia tahu. Apa saja yang disebut selepas ini akan kena pada diri dia sendiri. Akan kena pada muka dia sendiri. Akan kena templak dia sendiri, tuan-tuan. Alright. Ni kenapa saya kata demikian? Ini ada satu ulasan pasal seluar pendek. Perempuan pakai seluar pendek kena saman dekat Kelantan. Perempuan Cina ni pakai seluar pendek. Semalam saya pernah ulas benda ni. Dia pakai seluar tu dalam kedai dia. Okay, dalam kedai dia. Yang pergi denda tak RM50 lah. Oh, RM50 je. Bukan isu tu. Isunya denda. Dan yang mendenda dia ni bukannya polis, tuan-tuan. Majlis Bandaraya. Baik, saya baca. Ini ulasan. Jangan larangan berseluar pendek hanya semasa PRN saja. Dr. Rosli Alani Abdul Kadir. Ulasan, banyak diperkatakan tentang saman yang dikenakan kepada seorang penduduk wanita bukan Islam 35 tahun yang juga pemilik kedai pakaian dikompaun oleh MBKB BRI, Majlis Perbandaran Bandaraya Islam Kelantan, Kota Baru kerana memakai seluar pendek di kedainya di Jalan Merbau, Kota Baru Sabtu lalu. Penjelasan telah dibuat oleh Yang di-Pertua Rosnani Amin berkenaan kompaun yang dibuat di bawah 34 Sub 2 Sub B Undang-Undang Kecil Trend Perniagaan dan Perindustrian. Undang-undang ini menghendaki pemakaian seluar hingga bawah lutut kepada peniaga. Tentu sekali ianya mencipta kontroversi dan bakal diperkatakan. Tindakan ini menjadi perbualan hangat bukan setakat warga Kota Baru maupun Kelantan, malah dari semua kalangan masyarakat kaum di dalam negara, dan ini didapati di dalam medsos. Ini perempuan dia. Dalam konteks negara, langkah untuk mengurangkan ketegangan kaum serta menjana suasana yang sejahtera sama saja sama ada di Semenanjung atau Sabah Sarawak terus cuba diambil dan diterapkan. Keharmonian yang dipupuk ada kalanya diusik oleh satu tindakan yang tidak menunjukkan budi bicara dan teguran awal. Padahal ia bukannya satu undang-undang yang uniform dipakai di seluruh Malaysia. Padahal agama itu nasihat. Ini hadis. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat untuk sama-sama kita mengingati. Bukan didahulukan dengan menghukum di saat ekonomi rakyat belum pulih dari kesan pandemik. Adakah pihak kerajaan negeri dilihat begitu sekali ingin mencari dan menambah pendapatan di kala pelbagai isu lagi termasuk parking terus menghantui mereka? Mungkin rakyat tertanya-tanya juga undang-undang lain yang dilihat berbunyi pada waktu tertentu sahaja. Seakan-akan dia akan dikuatkuasakan bila tempoh pilihan raya. Undang-undang pemakaian ketat, meninggalkan solat Jumaat dan pelbagai lagi dibuat sebelum ini seakan sepi tanpa disandarkan dengan program berterusan mendidik dan penguatkuasaan yang konsisten. Dan jangan pula dianggap mainan politik dalam menarik undi umat Islam dalam negara hingga seakan-akan Kelantan dilihat inilah kubu terakhirnya. Ditulis oleh Rosli Alani Abdul Kadir, Ahli Majlis Pimpinan Negeri Kelantan, PKR. Tuan-tuan, ini saya kata, ini contoh lah. Contoh saya sebut kan. Dah diulas, contoh saya sebut, dan akhirnya benda ni yang kena jelaskan pada gerakan. Benda ni yang kena jelaskan pada orang bukan Islam. Oh, tak payah PAS tak perlu jelaskan pada orang Islam. Pergi mampus dengan diorang. Itu contoh. Bukan saya cakap. Ini walaupun cakap. Dan kau tak menggambarkan Islam yang sebenar. Dia ada satu bab di dalam Islam itu sendiri. Bagaimana besarnya dosa kita menyakiti orang bukan Islam yang berdamai dengan kita. Malah dosa itu lebih besar daripada kita menyakiti orang Islam. Oh, pandailah kau Is. Okey, tak percaya pergi check lah. Jangan, don't trust my words. You go and check yourself. Pergi tanya dengan ustaz ke apa. Cari hadis tersebut. Ada buku dia. Qaradawi pernah tulis tentang buku ni. Walaupun ada orang tak terima Qaradawi, itu hal dia lah. Saya tak nak campur bab tu. Ada.
Sebab apa? Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam. And yet, kita lagi nak melihat Islam itu sebagai konsep apa? Konsep untuk nak menakut-nakutkan. Konsep untuk nak menekan. Konsep itu kalau kita majoriti. Tapi kalau kita minoriti, oh jangan macam tu. Kita mestilah bertoleransi. Kalau minoriti bertoleransi. Kalau kita majoriti, kita menekan. Macam tu. Tak, Islam tak pernah ajar tu tuan-tuan. Dan itu bukan konsep Islam ajarkan. Malah Ustaz Wanji sendiri cakap dalam kolom menjawab soalan Tuan Ibrahim Tuan Man. Ustaz Wanji cakap, Tuan Ibrahim sebar fakta salah berkenaan konsep politik Islam. Tidak lama selepas tersebar video bahawa Ahli Parlimen Jasin mempersoalkan status akidah Muslim bagi rakyat yang bukan ahli PAS, sebab dia kata orang yang masuk PAS ni saja Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah masuk PAS. Oh, yang lain tak masuk PAS tu kita bukan Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Tersebar pula video ceramah timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim yang menyebut beberapa sahabat Nabi lalu mendakwa mereka adalah ahli politik. Selepas itu berlaku himpunan PAS Kedah melibatkan Menteri Besar Kedah Ustaz Zainul Asri yang merupakan tokoh agama telah mengeluarkan kenyataan yang boleh memberi kesan bahaya pada sudut agama dan keamanan negara, iaitu apabila menampilkan bahawa kalangan yang berusaha untuk mengalahkan PAS di Kedah sebagai musuh Allah. Menuduh musuh Allah kepada galangan yang berbeza memberikan implikasi yang tidak baik kepada budaya bermasyarakat. Tuduhan musuh Allah akan membawa kepada kepercayaan bahawa menentangnya adalah jihad dan mati terbunuh pula adalah syahid. Besar. Kalau dulu Khawarij menggunakan pendekatan yang sama sehingga tercetus pertumbuhan darah di era Saidina Ali. Sekitar 60-an dulu, negara Mesir tidak membendung tuduhan musuh Allah yang bergema di Masjid Nasrullah menyebabkan Presiden Mesir ketiga mati terbunuh pada tahun 1981. Bermula dari pengaruh pemikiran Said Qutb menerusi buku bertajuk Ma'alim fi Tariq yang menyebabkan lahir ideologi teroris seperti Soleh Siriyah dengan menulis buku bertajuk Risalah Al-Imam dan Muhammad Abdul Salam Faraj dengan menulis buku Al-Faradiyah Al-Ghibah. Soleh Siriyah yang merupakan pengasas kepada gerakan Jabrah Al-Tahrir yang dijatuhkan hukuman mati tahun 76 pada peringkat awal memulakan tuduhan jahiliah kepada pemerintah negara yang tidak melaksanakan hukum hudud dan kisas yang kemudiannya membawa kepada tuduhan musuh Allah. Muhammad Abdul Salam Faraj yang merupakan seorang yang bertanggungjawab mempengaruhi Khalid Islamubi agar membunuh Presiden ketiga Anwar Sadat. Beliau menulis buku Al-Faridah Al-Ghaibah pula menyatakan bahawa Mesir pada eranya adalah negara kafir yang wajib bagi orang Islam melawan pemerintah walaupun dengan angkat senjata sekalipun. Pemikiran ini ternyata lebih berbahaya apabila mempengaruhi pemikiran beberapa politik teroris seperti Ayman Al-Zawahiri yang merupakan ketua Al-Qaeda dengan menulis buku bertajuk Fursan Tahta Rayah Al-Nabi dan Omar Sharif yang menulis buku Al-Idah 5 fi Dustur Al-Yaman yang kedua-dua buku ini membawa naratif tuduhan kafir, murtad, musuh Islam, jahiliah, taghut kepada Muslim yang terlibat dengan demokrasi. Islam tidak pernah berasingan dengan politik. Namun, menghalalkan kejahatan atas nama politik Islam adalah penyelewengan terhadap ajaran Islam. Permasalahan besar yang berlaku pada PAS apabila semua tindakan mereka yang bercanggah dengan Islam dipamerkan halal. Namun, mereka menggunakan dalil agama yang bukan pada tempatnya. Mereka bukan mengikut agama, tetapi agama menjadi hamba abdi untuk mereka menghalalkan kejahatan mereka. Apabila Tuan Ibrahim mendakwa sahabat terlibat dengan politik, itu suatu hal yang tidak dapat dinafikan. Malah diakui sesiapa saja yang belajar agama Islam. Tetapi, Tuan Ibrahim tidak bertanggungjawab apabila tidak mentarbiah ahli PAS dan menyatakan politik Islam mahukan bukan kerana sahabat terlibat atau tidak, tetapi politik Islam itu membawa kepada kebaikan rakyat ataupun maslahah. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia Al-Siyasah Al-Syariah fi Al-Daw Nusus Al-Syariah wal Maqasidiyah mendefinisikan politik itu adalah melaksanakan satu perkara berasaskan kepada rakyat. Saya ada buku ni, Al-Siyasah Al-Syariah ni, saya ada. Politik syariah dalam konteks maqasid syariah macam itulah. Saya pun nak translate bahasa Arab, saya tak kerti sangat bahasa Arab. Mendefinisikan bahawa politik itu adalah melaksanakan satu perkara berasaskan kepada rakyat. Maksudnya tunjang ni kepada rakyat. Dalam perincian definisi tersebut, beliau menjelaskan ada dua perkara penting dalam makna politik. Pertama, berusaha menghilangkan kerosakan yang sedang berlaku dalam realiti atau waqi'. Berusaha menghilangkan kerosakan. Kedua, berusaha menghapuskan kerosakan yang dijangka bakal berlaku atau tawakkuk.
Jika dilihat pada definisi politik oleh Qaradawi, dibandingkan dengan budaya politik PAS, nescaya ia bercanggah. PAS dengan budaya takfir, tuduh-menuduh, lawan politik mereka dengan sebagai musuh Islam, yang diketahui umum boleh membawa kepada permusuhan. Budaya politik wang yang dijenamakan sebagai sedekah tidak kurang bahayanya kerana boleh memberi kesan buruk kepada budaya politik Malaysia untuk jangka masa yang lama. Dalam buku bertajuk Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah wal Makarumuha, politik Islam menurut Al-Farsi perlu kepada 3 perkara dasar. Pertama, melaksanakan keadilan serta mengiktiraf keadilan yang dilakukan oleh pihak lain. Kedua, memberikan hak kepada yang berhak. Yang ketiga, mengurus takbir rakyat dengan baik. Ini maksud politik. Jika dilihat pada definisi politik Islam oleh Al-Farsi pula, jelas PAS tidak menepati kaedah konsep politik Islam. Permasalahan air kotor di Kelantan menjadikan kegunaan rakyat sudah berpuluh tahun tidak dapat diselesaikan. Dalam usaha mengatasi banjir dan pengurusan hutan sehingga merosakkan ekosistem bukan perkara baru dalam pentadbiran di negeri PAS itu. Dalam kitab Al-Muwaffaqat, Al-Imam Syatibi menyatakan bahawa syariah Islam datang untuk membawa kebaikan kepada hamba. Maknanya, politik menurut syariah sudah pasti melibatkan pengurusan rakyat agar mereka mendapat kebaikan. Menimbulkan permusuhan agama dengan tuduhan musuh Islam, kafir-mengkafir, mewujudkan prejudis kaum, sentimen agama, semua ini bukan konsep politik Islam. Budaya politik Islam perlu kepada wacana idea, persaingan polisi, kerana pendekatan sebegini adalah mekanisme untuk memberi kemaslahatan kepada rakyat demi kebaikan mereka dunia dan akhirat. Ustaz Wan Ji. Itu saya kata tadi, saya baca full ni tuan-tuan, supaya kita nampak konsep politik Islam yang sebenar. Jangan kita termakan dengan konon-kononnya kita ni berjihad, kita ni lawan pada taghut, kita lawan kepada orang yang kafir, kita lawan orang yang fasik, kita lawan orang yang perlembagaan kafir. Ini saya live kat TikTok tau. Naik seorang dia kata, perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir, dia kata. Dan benda ini bukan benda baru, saya dengar, lama dah saya dengar. Dia kata perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir. Bila kita kata perlembagaan kita perlembagaan kafir, itu menjustifikasikan apa tuan-tuan? Ini orang PAS naik ni cakap ni. Dia membawa kepada apa? Dia membawa kepada ghurur. Dia membawa kepada ulu. Membawa kepada pelampauan, melampaunya dalam agama. Dan akhirnya tuan-tuan, bila kita nak sekat benda ni, ada orang kita memarah pula Menteri Komunikasi. So akhirnya, polis telah membuat kertas siasatan terhadap Syekh Zainul Asri. Al-Star, polis Kedah telah menerima 12 laporan berkaitan kenyataan oleh Syekh Muhammad Asri semasa perhimpunan Kedah berselawat. Ketua Polis Kedah Datuk Faisal Saleh berkata, bekas timbalan ketua Dewan Ulama PAS Kedah itu dipanggil untuk memberi keterangan dan telah diambil semalam. Kita telah membuat kesiasatan di bawah Seksyen 505, iaitu mengeluarkan kenyataan dengan niat mengapi-ngapikan mana-mana golongan atau kaum. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan diambil alih oleh siasatan kelas teratas Bukit Aman. Sebelum itu, Pakatan Harapan membuat laporan polis kepada beliau. So, kita dah buat laporan polis, siasatan pun telah dibuat. Kita berharap ni macam Ustaz Wan Ji kata tadi lah, kita sekarang ni nak masuk politik ni tuan-tuan. Kita cerita bab polisi. Kita cerita bab apa yang kita boleh bawa lebih baik daripada sebelumnya. Kita cerita bab tu. Kalau kami memerintah, kami boleh buat ini, kami boleh buat itu, boleh ini, buat itu. Kamu tak boleh, kami boleh. Cerita bab itu. Rakyat nak dengar yang itu tuan-tuan. Rakyat nak dengar yang itu, bukannya kalau kamu undi Pakatan Harapan, kalau kamu undi Barisan Nasional, masuk neraka. Sesimpel itu ke kita nak menerakakan orang? Sesimpel itu ke kita nak menerakakan manusia? Hebat kita ni tuan-tuan. Seolah-olah kunci neraka tu kita pegang. Kalau tak kita pegang pun kita kautim dengan penjaga pintu api neraka tu. Tuan-tuan, syurga kita pun belum tentu tau. Syurga kita pun belum tentu. Kita nak menerakakan orang. Syurga kita pun belum tentu. Orang yang bercakap tu pun belum tentu syurga pada dia. Kan? Jangan. Dan Alhamdulillah macam saya kata tadi, polisi. Kita bawa polisi yang terbaik. Polisi yang terbaik. Di samping kita dah berjaya menang balik daripada Sulu. Kalau tak kita kalah 60 bilion duit harta kita, aset kita. Perdana Menteri hari ini mengumumkan berita baik kepada Felda. Kerajaan pulihkan keuangan Felda.
teruskan pemansuhan 80% hutang peneroka. Kerajaan telah menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kepada Felda untuk menstrukturkan semula pinjaman agensi tersebut melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan Felda. Menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sebahagian besar peruntukan akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang Felda bersama institusi kewangan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Ia juga akan mengurangkan kos keuangan Felda terhadap kadar faedah yang dikenakan serta membolehkan Felda memberikan pemansuhan 80% hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion yang dilaksanakan kepada tahun 2021. Jaminan kerajaan dijangkakan dapat menstabilkan kedudukan kewangan Felda serta menjamin modal perniagaan lebih mampan supaya ia terus berupaya mengangkat mobilisasi sosial peneroka dan generasi baru Felda. Saya nak cerita tentang Felda ni tuan-tuan. Tak ingat lagi 2013, 2012. Pada masa itu, Felda diswastakan, di IPO kan. Jadi FGV. So saya antara orang yang menentang lah peng-IPO-an Felda tu. Saya kata ada something is wrong somewhere dekat situ. Banyak benda. Dan masa tu saya tak buat live lah. Mana ada live masa tu 2013. So dalam tu ada blog lah. Kita ada blog. Blog kami nama bincang.net. Siapa yang ada. Bukan blog forum. Dia macam forum tau. Forum portal. So kita bincang. Dan saya antara yang tak setuju sebenarnya tentang saya kata benda ni akan merosakkan. Lepas tu ada orang kutuk saya. Tengok. Saham makin naik. Daripada RM1 jadi RM5. Lepas tu dia buka bukan RM1. Dia buka RM3 kot. Lepas tu dia naik RM5. Tengok. Iswadi menipu. Tak lama lepas tu sekarang ni berapa? RM1 lebih je kan. So dia turun dalam keadaan itu. Sebab secara fundamentalnya FGV dia tak boleh sustain pada waktu itu. Itu semua kaedah untuk nak ambil duit saja. Sebab pilihan raya dekat. Baik. So akhirnya pada tahun 2021, itu manifesto Pakatan Harapan tahun 2018. Untuk nak menghapuskan hutang Felda adalah manifesto Pakatan Harapan tahun 2018. Akhirnya, tak sempat nak laksana, kerajaan jatuh, tetapi Muhyiddin Yassin kata nak mansuhkan hutang Felda. 2021 dia cakap. Tetapi dia tak ada mekanisme. Dia tak tahu macam mana cara. So, hutang yang kononnya nak dimansuhkan itu tak berjaya dimansuhkan.